hadirlah sebuah rasa dari keinsafan dosa. Langit pun terbuka, bintang bertaburan, indahnya tahu. Herba penawar arwah hidah, warisan khasiat pengawal sejati, mutu tiada kesangsian lagi, terjamin suci dan murni. Like, share dan komen, dan teruskan mengikuti kuliah live bersama yang berbahagia Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini Pak Haji bersama dengan bapa, ibu, tuan-puan, saudara-saudari yang mengikuti dalam program kuliah herba bersama dengan Pak Haji. Alhamdulillah, syukur ya. Setiap hari kita belajar satu benda yang baru. Dan hari ini sudah masuk ya hari yang Pak Haji pun tak hitung, tapi dah lama dah kiranya kuliah ni. Tapi insya-Allah kalau Allah panjangkan usia Pak Haji ya, kita terus belajar sajalah. Ini sebuah perkongsian pengalaman saja. Pak Haji bukan tujuan nak mengajar ya, bukan tujuan nak tunjuk pandai dalam soal ini, bahawa sesemua ilmu yang kita ada ni adalah minallah, daripada Allah. Dan betapa pandai pun manusia ini, tetap ya, kalau Allah kata tak sembuh, maka tak sembuhlah. Tapi kalau Allah kata sembuh, insya-Allah sembuh. Jadi alhamdulillah, pada hari ini Pak Haji nak cerita pasal minyak bubut. Sebelum itu nak cerita sejarah minyak bubut dulu supaya kita faham ya, bagaimana boleh ada minyak bubut ini. Di dalam tradisi masyarakat orang Melayu ya, dia ada dua waktu yang orang akan guna minyak ya. Yang pertama ialah dia panggil mandi minyak. Mandi minyak ini selalunya dibuat pada hari tamat pelatihan ilmu persilatan, mandi minyak. Jadi alhamdulillah ya, itu adalah yang pertama. Yang kedua, minyak ini digunakan di dalam sewaktu bila ya, sewaktu urutan ataupun pijatan. Dalam masyarakat orang Melayu ni minyak itu digunakan, dan minyak itu dibuat sendiri. Minyak itu diolah daripada herba-herba, menggunakan pelbagai jenis herba. Biasanya bukan satu jenis, mungkin lebih pada 100 jenis yang digunakan. Baik, alhamdulillah. Jadi sebelum itu, mari Pak Haji nak tunjuk di sudut sains dia. Sudut sains dia, bagaimana minyak ini disediakan. Faktor sains ini menarik hati kerana mungkin hari ini tidak dikaji orang, tetapi satu masa nanti ucapan Pak Haji ini akan dikaji orang, insya-Allah. Apa yang menarik, di dalam minyak yang dimasak itu kita gunakan tungku ya, kita gunakan tungku, kemudian kita letakkan periuk lah. Biasanya periuk yang kita beli yang besar tu, periuk tu, kemudian barulah dimasukkan akar-akar kayu, masukkan herba. Tujuan masukkan akar kayu ini di dalam minyak ya. Kebanyakan minyak kita tak boleh guna minyak daripada sumber bumi, tak boleh. Dia kena guna minyak yang boleh dimakan. Apa minyak yang boleh kita makan? Itu yang kita kena gunakan. Apakah minyak sawit, minyak sayur, minyak apa-apa yang boleh kita makan. Baik, kemudian minyak itu dipanaskan bersama dengan herba-herba yang Pak Haji sebutkan lebih pada 100. Tetapi di sudut jumlah sebenar, wallahu alam, Pak Haji pun tak pernah hitung. Sebab biasanya kita bila kita buat herba ya, kita potong-potong herba, ada lebihan herba tu. Itu yang disimpan untuk jadi minyak. Jadi kalau banyaklah kita menggunakan herba, kalau 100 jenis lah, dan kita mencarinya. Dan kebanyakan herba itu mesti dicari herba yang bersifat pahit.
Itu di antaranya. Kemudian sesudah itu dimasak ke dalam minyak. Minyak itu dimasak, masak dengan api yang tidak boleh terlalu kuat sampai mengambil masa kadang-kadang peringkat awal ialah 12 hingga 14 jam. Sebab apa? Sebab kita kena memasakkan sampai herba tersebut di dalamnya menjadi arang. Arang itu disebut sebagai karbon aktif. Karbon aktif. Masya Allah ya. Kenapa kita membuat arang? Kita tak boleh ambil arang dekat luar sana. Arang yang dah siap jadi masuk, tidak boleh. Arang ni mesti arang herba yang diwujudkan, yang dibuat di dalam minyak. Apabila dia jadi arang, maka minyak tersebut telah bertukar menjadi warna hitam, kehitaman. Sama seperti minyak bubut, MPH juga kehitaman. Hitam tu bukan daripada pewarna. Biasanya kalaulah minyak begini ditulis kat sini tidak boleh diminum. Sebab apa? Sebab memasukkan pewarna atau memasukkan obat-obat kimia yang lain untuk memanaskannya. Tetapi warna hitam di sini bukan pewarna. Dia adalah warna arang atau disebut sebagai karbon aktif. Itu tujuannya untuk apa? Baik. Apabila sudah siap semua, kita menyiapkan karbon aktif itu sudah siap, artinya minyak itu sedang mendidih, baru dimasukkan herba utama. Herba apa yang kita nak masuk? Bila kita masukkan herba utama dekat situ, maka karbon yang sifatnya menyerap akan menyerap bahan aktif yang ada dalam herba tersebut. Herba-herba yang kita masukkan untuk diserap. Maka dengan sebab itu, maka bahan aktif herba, bahan utama yang kita nak gunakan dalam minyak ini sudah berada di dalam minyak tersebut. Sebab minyak itu jadi unsur ekstrak. Kalau kita tahu ekstrak itu, ekstrak ya, selalu orang buat dengan alkohol. Alkohol tu dia jadi pelarut kepada bahan ni. Tetapi kali ini kita melarutkan dia dengan karbon aktif. Karbon aktif itulah yang menarik herba itu keluar, jadi ada di dalam minyak tersebut. Nah, minyak sudah pun tersedia. Sesudah itu, maka minyak ini dipanaskan perlahan-lahan sampai dia cukup masak. Sampai semua bahan-bahan yang ada dalam herba utama telah pun masuk ke dalam herba. Nah, ini ada dua herba dah. Yang pertama herba sebagai karbon aktif, yang kedua herba yang dimasukkan yang kedua untuk diserap. Itu adalah sangat penting untuk kita faham. Maka sesudah itu barulah dia itu dimasukkan ke dalam botol ini. Maka bila dia masuk dalam botol ini, dia pun kita pasarkan. Baik, apakah kelebihannya? Soalnya apakah kelebihannya dan di manakah letaknya kelebihannya? Pak Haji nak sebutkan sini bahawa kelebihannya itu terletak kepada herba terakhir yang kita nak masuk. Herba apa yang kita nak masuk tu? Jadi Pak Haji buatlah sebuah dia punya resep khusus untuk herba yang terakhir. Resep ini adalah berdasarkan kepada kajian terhadap sesuatu herba. Untuk tujuan apa? Jadi di sini Pak Haji nak bagi tahu apa yang kita boleh lakukan atau kelebihan daripada minyak bubuk ini. Apa dia? Okey. Sesudah itu ada satu konsep dia, minyak bubuk ini dia untuk kegunaan dalam dan juga luar. Baik di luar, bagus di dalam. Dan ada konsep yang kedua yang Pak Haji perkenalkan, iaitu sejuk di luar, panas di dalam. Jadi artinya bila kita menggunakannya, dia tidak panas, tetapi dia memanaskan di kawasan dalam. Apakah tujuan untuk pemanasan tersebut? Kita tak guna kimia, ya. Kita tak guna kimia. Bila kita memanaskan bagi kawasan tersebut, menyebabkan tempat itu akan berlaku repairing. Sel-sel imun akan bekerja di situ dan melakukan repairing. Sebagai contoh, ya, orang sakit di bahagian perut,
Macam mana kita nak rawatkan perut? Kita nak panggil doktor dalam tubuh badan itu pergi ke perut, kita panaskan di bahagian perut. Maka sistem imun akan bekerja ke situ untuk repair di kawasan perut tersebut. Itu di antaranya. Jadi oleh sebab itu maka minyak ini boleh digunakan untuk minum. Dan minyak ini juga boleh digunakan untuk kegunaan luar. Baik. Jadi untuk perbahasan yang menarik ni, saya nak gunakan dulu, nak ceritakan dulu bagaimana dia digunakan untuk luar, untuk luaran. Untuk luaran ini maka kegunaannya hampir-hampir boleh dikatakan minyak 1000 guna. Sebab apa? Sebab dia sangat-sangat berguna, dan yang kedua dia banyak spektrumnya, luas spektrumnya. Daripada luka, daripada tahap luka yang paling kecil luka, kita ambil minyak ni, kita renjes-renjeskan, atau kita basahkan kapas, kita letakkan pada tempat tersebut, biarkan di situ. Luka sebesar mana pun dia akan mengering, dan dia adalah antiseptik, dia tak akan jadi menanah di situ. Malah dia kering, dia tak menanah situ. Bukan hanya luka biasa, tetapi luka kerana air panas juga boleh digunakan. Jadi kita rinjis-rinjiskan. Kalau kena air panas tu kita rinjis-rinjiskan begitu ya. Sebab salah satu istimewanya minyak ini, di bawah kulit kita ni ada lapisan lemak. Lapisan lemak ini dia menghalang daripada masuknya cairan daripada atas. Misalnya kita mandi itu dia tak masuklah air sampai kita mendinginkan. Tapi dengan ini dia boleh masuk menelusi lapisan lemak kulit. Dia sama seperti minyak jojoba. Kalau siapa pernah mengkaji minyak jojoba atau argan oil, kita akan menjumpai bahawa dia adalah minyak yang boleh menelusi lapisan lemak kulit. Sangat-sangat bagus. Ya. Okey, baik. Pertama sekali Pak Haji sebut kata luka ya, luka. Dan bila Pak Haji sebut pasal luka ni, sikitlah termasuk luka dalam perut. Ulcer, tokak lambung. Luka dalam perut tu macam mana nak bagi hilang ya? Paling cepat minum inilah. Minum ini. Jadi kalau orang ada gastrik, ada mah, tokak lambung, dia basah ngilu sangat, minum. Macam mana cara minumnya? Ambil 1 sendok besar, minum. Lepas tu minum dengan air hangat. Ya, minum 1 sendok besar, lepas tu minum dengan air hangat. InsyaAllah diulangi 1 jam sekali. 1 jam sampai sembuh, sampai hilang. Ya, itu Pak Haji sebut pasal luka. Pernah kita mencoba satu program di akhir tahun di Malaysia, di tempat Pak Haji dulu, ada di majlis khitanan, majlis berkhatan ya. Majlis berkhatan ini ramai, melibatkan 100 orang anak-anak lebih yang dibuat di suatu tempat. Jadi kita telah pun memberikan mereka menggunakan ini berbanding dengan ubat iodin, ubat-ubat yang digunakan untuk luka. Mendapati bahawa penggunaan daripada minyak bubut ya, kalau di Malaysia, di Indonesia MPH itu lebih baik, masya-Allah. Dia cepat luka dan dia tidak meninggalkan parut. Itu yang menarik, dia tak tinggalkan kita punya parut. Sama kalau ada orang bertanya kita apa dia bahan yang kita gunakan untuk ubat luka tapi tak meninggalkan parut, ada 2. Pertama madu lebah. Sapu madu lebah tak tinggal parut juga. Yang kedua kita gunakan daripada minyak bubut. Masya-Allah. Ada orang berkata, kenapa nama minyak bubut? Apakah menggunakan burung bubut? Burung bubut tu satu burung yang ada di pelukar desa-desa di kampung. Burung itu dia ada ekor dia warna hitam, agak besar sikit burungnya, dan sayapnya itu berwarna coklat. Dia selalu bunyi situ dekat kampung-kampung. Masya-Allah. Mengikut pengalaman daripada orang dahulu, mereka membuat minyak bubut ini dengan mereka mematahkan kaki anak burung tersebut yang ada di dalam sarang. Nanti ibunya akan pulang dan merawat.
Maka daripada rawatan itu ada bahan yang dikeluarkan, maka anak tu diambil, dimasak, dibuat minyak. Itu tidak berlaku kepada HPA lah. Kita tak boleh menyakiti binatang begitu. Ya, sakit, boleh rasakan bagaimana kesakitan itu, tak boleh ya. Kita tak gunakan binatang, kita tak gunakan minyak bubut. Nama dia supaya kita dapat membuat satu persepsi baru dalam dunia baru hari ini. Bagaimana membuat minyak bubut tanpa guna burung bubut, supaya kezaliman ke atas binatang ini terhenti. Maka kita perkenalkan minyak bubut sama kekuatan macam minyak burung bubut biasa untuk ubat patah. Ini kita gunakan untuk ubat patah. Jadi macam mana cara ya? Okey. Sebelum itu, maka oleh sebab itu Pak Ji nak sebutkan bahawa kita tak gunakan burung bubut, dan kita tidak suka orang menjadikan burung bubut itu sebagai satu sumber eksperimen cara untuk dia nak merawat orang patah. Jadi alhamdulillah dia bergantung pada herba yang kita masuk. Kalau herba untuk patah tu apa? Patah selalu kena masuk halia. Pak Haji dah bagi tahu kalau orang patah, orang terselio, keselio bahasa Indonesia, balut dia dengan paste daripada halia yang ditumbuk dengan gula merah. Orang yang terselio, alhamdulillah, insya-Allah. Ya, jadi kalau ini sudah kita tak perlu lagi kita gunakan halia yang dicampur jahe, yang dicampur dengan gula merah, sudah tidak perlu gunakan sebab dia sudah ada dalam ini. Jahenya sudah ada dalam ini. Jadi jahe itu bahan utamanya juga. Jadi bila kita gunakannya, maka kita hanya perlu membasahkan tempat tersebut saja. Ya, jadi kita membasahkannya. Jadi masya-Allah ya, dia baik untuk ubat patah. Patah dalam erti kata begini ya, tulang itu retak ke, tulang itu patah tapi yang telah diletakkan pada tempatnya, maka begitulah kita letakkan. Sebab bagi kawasan patah, dia tidak boleh dingin. Kalau dingin, yang pertama dia lambat menyambung. Yang kedua, kalau dingin boleh terjadi tumor, ketumbuhan pada tulang tersebut. Jadi dia tak boleh dingin. Jadi sebab itu jahe digunakan, halia digunakan. Begitu juga dengan minyak bubut ni dia digunakan. Cumanya apabila kita nak memanaskan dia tidak ada bahan pemanas. Kita gunakan kaedah yang paling mudah, iaitu dia ambil satu gelas, ya, masukkan kepada air panas, ya, macam Pak Ji tunjukkan begini. Ini adalah air panas ya, untuk kita tunjukkan betul bagaimana caranya. Masukkan air panas. Dah cukup saja macam tu, dan masukkan dia begitu. Masukkan. Masukkan dia macam tu. Bila kita masuk, tapi jangan masuk air banyak sangatlah, ditumpah. Ya, jadi kita masukkan biar itu. Ni air panas. Kita pegang rasa panas. Biar sampai air itu agak mendingin, minyak sudah panas. Dah cukup dah. Dia tidak perlu panas yang terlalu tinggi. Panas yang sesuai dengan tulang. Panas sesuai dengan tulang cukup, betul dah. Ya, jadi kita lomokan dekat situ, lalu kita balut dengan kain perlahan. Kalau tak kapas lagi bagus. Begitu juga orang yang ada lebam, nak hilangkan kesan lebam, nak hilangkan luka, nak hilangkan terselio, patah, kita gunakannya. Itu yang kita gunakan. Masya-Allah, ya, kita akan mendapati sangat-sangat berkesan. Pak Ji tidak tahu berapa jumlah yang sebenar, tapi jutaan botol sudah Pak Ji jual. Ya, sejak dia tahun 1997, rasanya sudah juta, mungkin jutaan lah, lebih lah mungkin yang telah kita jual. Sebab permintaan satu bulan terlalu tinggi ya. Banyak minyak ni kita terus masak saja. Terus masak tidak berhenti. Itu di antaranya. Baik. Selain daripada luka dalam dan luka di luar, minyak ni juga sangat baik, khususnya untuk rambut sebenarnya. Untuk hitamkan rambut. Cuma agak berbau sikit, tapi hitamkan di bahagian rambut ini untuk mengelakkan uban, dan juga untuk supaya rambut itu jangan pecah dan jangan gugur. Dia menguatkan akar rambut. Ini dapat lihat bagi mereka yang selalu menggunakannya.
Ya, sebab herba itu masuk melalui bahagian kepala. Kita kena tahu bahawa herba itu mudah masuk di dalam tubuh badan kita melalui ubun-ubun. Ya, melalui ubun-ubun. Herba mudah masuk melalui bahagian ini. Sebagainya. Herba boleh masuk melalui badan, kelenjar-kelenjar limfatik kita yang nanti akan Pak Haji ceritakan. Jadi oleh sebab itu kita boleh gunakan untuk rambut, daripada rambut sampai ke kaki. Minyak ni boleh digunakan. Kalau kita gunakan di dekat rambut itu bukan hanya untuk itu saja, tetapi bagi orang yang ada masalah yang serius, yang Pak Haji sebut selalu cerebrovascular accident. Cerebrovascular accident. Maksudnya ada pecah pembuluh darah, ada darah beku di dalam kepala. Ada darah beku dalam kepala ini, kita jangan operation. Jangan operation. Operation itu dia bahaya. Tapi cukup dengan kita melomorkan minyak itu pada setiap masa. Lomor itu kan, letakkan itu, maka dengan sendirinya darah beku itu akan hilang. Bila mana berlaku orang yang ada darah beku? Dua, sebab stroke. Orang stroke itu ada darah beku kat sini. Kita memanglah kalau kita nak cari obat untuk stroke macam-macam kita boleh makan. Itu bismillah, kita teruskan. Tetapi ingat, orang stroke ini dia tak akan sembuh. Tangan dia tak boleh bergerak selagi darah beku di dalam kepala ni kita tak boleh keluarkan. Macam mana nak keluarkan? Setiap hari jangan miss gunakan minyak MPH ataupun minyak bubuk ni, dilomorkan di kepala. Itulah dia terapi stroke. Terapi stroke ni bukan dipijak pada tangan, bukan dipijak di belakang, dipijak pada kakinya yang tak bergerak, bukan. Stroke bukan datang dari situ. Stroke ada listrik. Di dalam otak kita ni ada arus listrik. Ya, ada arus listrik itu terganggu. Sebab apa? Sebab ada darah beku. Keluarkan darah beku tersebut. Macam mana nak keluarkan? Kaedah dia hanya sapu di bahagian kepala ya, lomor lah. Maksudnya basah supaya hangatnya itu dia boleh masuk dan dia boleh pecahkan darah beku tersebut. Banyak kejayaan yang telah Pak Haji cuba pada orang stroke. Orang aksiden, doktor kata kadang-kadang ambil masa 6 bulan, 16 hari saja melomor setiap hari. Masya Allah. Mungkin kalau pasien itu duduk di hospital susah sikit lah sebab dia hitam kan, nanti ya agak sikit masalah. Tapi kalau sudah balik ke rumah, kita boleh buat terapi sendiri. Boleh buat terapi sendiri. Dan ini perlu kepada satu keyakinan kepada Allah, dan harus orang kata pertama sekali dia kena menerima konsep pengobatan kita. Ya, jangan kita banyak macam mana hanya dengan lomorkan minyak ini di kepala orang stroke boleh bergerak. Kalau itu pertanyaan berterusan, maka Pak Haji nak sebutkan bahawa dia tak akan sembuh sampai bila-bila. Tak akan sembuh. Sebab apa? Sebab keyakinan. Keyakinan tak ada. Ya, bukan keyakinan pada minyak bubuk, bukan keyakinan pada Pak Haji, tak. Keyakinan pada Allah yang Maha Penyembuh. Tapi Allah itu kan turun penyakit, ada ubatnya, dan Allah bagi kepada seseorang tu keahlian masing-masing. Ada orang yang Allah bagi keahliannya dalam bidang pertanian. Ada yang Allah bagi keahlian dalam bidang pengobatan. Ada Allah bagikan keahlian dalam bidang pendidikan, macam-macam. Ya, supaya bumi ini dimakmurkan. Jadi berdasarkan kepada pengalaman Pak Haji. Ya, pengalaman. Kalau orang stroke nak sembuh stroke, maka gunalah MPH ini. Ya, MPH ini ataupun minyak bubuk ni. Jangan hitung. Kalau satu hari satu botol pun perlu gunalah. Nanti lihat kesannya. Betul, lihat kesannya. Sebab apa? Sebab dia menghilangkan luka di bahagian kepala dan juga menghilangkan darah beku yang ada. Jadi itu yang Pak Haji sebutkan, dia bermula daripada hujung kepala sampai hujung kaki. Kalau hujung kepala itu untuk rambut, juga untuk elokkan rambut, untuk luar, untuk eksternal, untuk internal, ya untuk itu sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, minyak ini kalau kita ambil, kita sapu di muka kita, kita biarkan. Sesudah kita biarkan ini lebih kurang dalam 15 minit, dia akan masuk ke dalam. Kita ambil dia punya tisu, kita hilangkan semua ni. Kemudian kita basuh menggunakan sabun glycerin. Jangan guna sabun kimia, sabun glycerin. Glycerin tu dia dibuat daripada glycerin sawit.
basuh muka tersebut. Otomatis masa tu juga kita boleh lihat macam mana ni lapisan-lapisan kulit yang mati yang menempel di muka itu keluar, dan kita lihat muka kita menjadi bersih dan putih. Itu adalah merupakan salah satu daripada satu kaedah bagaimana dia digunakan di dalam kecantikan. Ya, kita tak guna toner, kita tak gunakan apa daripada bahan-bahan yang lain, ya, pelembab-pelembab yang lain, tapi minyak itu sudah cukup untuk kita nak keluarkan dia jadi pelembab. Ini kita lakukan seminggu sekali. Sebab sel-sel muka ni hidup dia, mati dia seminggu sekali. Kita keluarkan dia seminggu sekali. Itu di antaranya. Kemudian seterusnya dia boleh digunakan untuk luar ini, untuk orang yang ada masalah buasir. Ini sikit lagi lah Pak Haji ceritakan. Buasir tu boleh sapu saja minyak tu. Sapu saja minyak itu di tempat yang keluar tersebut, buasir yang keluar tersebut, yang membengkak, yang sakit, sapu, dikerak-kerakkan sapu. Sebab apa? Ada dua kat situ. Yang pertama, minyak ni dia jadi antiseptik. Yang kedua, minyak ini dia mempunyai kesan mengecutkan. Jadi bila kita sapu dekat situ, radang ataupun yang keluar tu dia akan mengecut dan dia akan tertarik masuk balik ke dalam. Itu satu yang menarik, sangat-sangat menarik. Jadi untuk orang buasir, gunakan ini saja, dan dia tidak ada bahan kimia. Itu lagi menarik. Seterusnya kita turun lagi sebelah bawah untuk bahagian perut. Bahagian perut kita. Perut kita itu begitu ketika rahim turun, sakit pinggang, ya, sakit pinggang, rahim turun, ataupun ada masalah yang melibatkan di bahagian perut dulu. Kita tengok, ya. Jadi bahagian perut ini, maka kita sapukan minyak itu biar dia basah betul-betul. Tapi harus dipanaskan. Apatah lagi kalau anak-anak atau ibu selepas bersalin. Ibu selepas bersalin ini sangat penting supaya tubuh badannya jangan dingin. Anak-anak pun begitu juga, supaya jangan masuk angin. Jadi kita sapukan. Bila kita sapukan itu, kita bukan sapu minyak panas, tapi kita sapu adalah herba. Ya, bila kita sapukan begitu, dia akan memanas, dia warm yang sesuai dengan tubuh badan kita, dengan suhu yang diperlukan. Maka pada ketika itu, Masya Allah, kita akan merasakan bahawa di bahagian perut kita itu akan rasa sikit panas, dan sakitnya akan makin sembuh dan sebagainya. Itu kita gunakan untuk eksternal. Macam mana kalau dia sakitnya sebelah dalam, maka kita minum dia. Bila kita minum, apa contohnya sakit diarrhea. Orang yang makan silap, makanan itu ada bakteria menyebabkan diarrhea, mencret. Macam mana kita nak berhentikan dia mencret tersebut? Kalau kita pergi jumpa doktor yang baik, dia akan kata, okey, kita bagi satu pil. Pil apa? Pil itu dipanggil cakul. Cakul itu adalah arang. Kita diberikan pil arang, pil karbon aktif. Ya, sama juga dengan minyak ini juga ada karbon aktif. Jadi kalau dia minum, dia menangkap semua racun. Kadang-kadang orang tu diarrhea tu panjang sebab bakterianya kuat bakteria yang dia makan dalam ayam, dalam sayur, dalam makanan yang dah lama. Jadi dia mempunyai anti racun. Sebab herba yang Pak Haji masukkan itu ialah herba untuk antidot, dia panggil herba anti racun. Herba yang digunakan untuk apa? Untuk racun-racun binatang-binatang berbisa. Itulah herba yang dimasukkan ke dalam tu. Banyak herba-herba anti racun yang dimasukkan, sebab ini tujuan untuk nak minum. Jadi bila kita minum itu, dengan sendiri otomatisnya mencret akan terhenti. Jangan kita ambil ubat. Bila kita mencret, kita diarrhea, kita cerit beret, kita ambil ubat kimia. Ubat kimia akan melakukan satu, dia stop mengeluarkan keracunan tersebut. Bila dia stop, racun masih terakumulasi di dalam tubuh badan kita. Kalau dalam pengobatan herba, kita tak boleh begitu. Maka kalau ada racun, kita keluarkan. Sebab muntah ataupun diarrhea itu adalah merupakan mekanisme pertumbuhan
pertahanan tubuh untuk mengeluarkan, riliskan semua racun. Cuma kalau dia diarrhea itu berterusan, dia akan jadi dehydration. Jadi maksudnya kita bantu tubuh itu melakukan detoksifikasi dengan kita bagikan minum daripada minyak MPH ini. Bila kita minum saja minyak MPH ini, karbon aktif yang terdiri daripada bahan-bahan aktif, ingredient yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan ubatan tadi akan menyerap semua racun, hilang. La yughadiru saqama, hilang dengan tidak ada meninggalkan kesan. Sangat hebat ya, bahawa teknologi pengambilan bahan aktif menggunakan karbon aktif ni sangat-sangat bagus dan jarang sekali digunakan orang. Sebab kita hanya fikir alkohol. Ya, Pak Ji telah terangkan, boleh ambil menggunakan minyak, ya. Dan yang kedua, boleh kita ambil juga daripada karbon aktif. Boleh kita gunakan, boleh kita ekstrak melalui kopi. Pak Ji dah sebutkan mesin ekstrak yang paling bagus ialah madu, lebah itu ekstrak. Pak Ji dah sebutkan bagaimana pokok benalu itu boleh ekstrak daripada pokok jering. Ini semua pelajaran yang dah kita belajar. Pasti ada sesuatu dapat menarik sesuatu keluar. Macam minyak memancing minyak. Masya Allah, itu hebat. Subhanallah. Jadi oleh sebab itu minyak bubuk ni kita minum dan kita sapu. Termasuk juga pada anak-anak yang kencing kerak pada waktu malam. Ngompol lah, bahasa Indonesia panggil ngompol, bahasa Malaysia kencing kerak. Kencing kerak lah, tak tahu, tak ada istilah dia. Jadi bila dia kencing kerak itu, apa yang sebenarnya dia kencing kerak? Setengah orang kata sebab fikiran dia susah, dia kencing. Tak, dia punya dekat dia punya kencing itu dia tak kuat menahannya. Sama seperti orang tua. Orang tua ini bila dia berlaku pada usia-usia tertentu, maka dia tak boleh tahan air kencing. Dia nak terkencing selalu. Maka macam mana kita nak rawat nak terkencing selalu tu? Mesti disapu di ari-arinya. Anak-anak pun macam tu, disapu di ari-arinya itu, maka dia akan menyebabkan pengecutan supaya dia jangan terjadi untuk dia nak mudah kencing, ya, dan sebagainya. Jadi alhamdulillah daripada pengalaman yang Pak Ji berikan kepada pasien-pasien ini, kita mendapati bahawa anak-anak yang kencing malam stop kencing malam. Kencing malam pun tidak ada ubat dia kalau kita teliti betul-betul. Kalau kita nak harapkan kimia ya untuk rawat, belum tentu lagi. Jadi sebab tu Pak Ji kata simple saja, sapu dia hari-harinya sebagainya. Itu digunakan. Baik, sudah 30 minit, kita beri laluan kepada iklan. Silakan. Ia dianggap sebagai pohon emas kerana setiap bahagiannya mempunyai keistimewaan tersendiri sebagai tujuan sajian dan perubatan. Roselle, Hibiscus sabdarifer. Lebih menarik, kandungan vitamin C di dalam Roselle 70 kali ganda berbanding sitrus. Antara manfaat Roselle ialah mengawal cairan dalam tubuh, mencantikkan kulit, mata dan rambut, merawat penyakit kardiovaskular. Ia bersifat painkiller, mencairkan asid dalam badan, menangani masalah kurang darah, anti radang, anti parasit, menghilangkan batuk dan sakit tekak, serta menstabilkan hormon. Kapsul Roselle, racikan istimewa Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad, pakar herbalis ASEAN, owner dan founder HPA International. Dapatkan Kapsul Roselle keluaran HPA International. Ya, alhamdulillah. Jadi kita tahu ya bahawa kegunaan daripada minyak bubuk ni sangat besar. Ya, kalau kita gunakan untuk anak-anak tu, kalau lah Pak Ji kata ya, untuk kegunaan anak tu hampir perlulah.
Setiap anak. Mungkin jatuh terluka, mungkin dia sakit perut, satu lagi demam. Kalau anak-anak kecil demam, maka kita mengoles minyak ini di lymphatic system. Ni dekat badan kita ini ada lymphatic. Pernah tak ketika anak demam ada macam benjolan di sini, ada pembengkakan di sini, ya, pembengkakan di bawah ketiak. Itu namanya kelenjar lymphatic, lymph node atau kelenjar getah bening. Jadi di situlah tempat untuk memusnahkan kuman apabila berlakunya demam. Tetapi kita kena mengalirkan cairan tersebut, ya, yang membengkak itu kita kena alirkan macam mana? Dengan kita gunakan minyak bubuk ini. Kita oleskan saja di bahagian leher ni, yang paling banyak lymphatiknya dia kata leher ini, dia turun ke sini. Di sini juga ada. Ini kalau kita guna hujung jari kita, kalau orang sudah terbiasa dengan pijatan, dia boleh merasa ketulan-ketulan kecil. Itu yang dipecahkan sebenarnya. Tapi kita tidak perlu pecah lah, sebab ini pijatan je. Kita begitu, diusap naik ke atas, bukan ke bawah. Dia duduk di sini, diusap naik ke atas, kiri, sebelah kanan, kanan usap gitu sampai ke sebelah bawah ni. Di bawah ni diusap sampai ke ketiaknya, sebab di sini bawah ketiak ni ada tempat untuk nak memusnahkan kuman. Jadi kita usap dekat sini, yang dekat kepala ni diusapkan sebelah bawah dan kesemuanya ke arah, menuju ke arah di bahagian ketiak ini, semua menuju ke situ. Itu pun macam tu, dia semua begitu. Dan yang kemudian kelenjar tu ada dekat sini, kat sini memanjang di bahagian perut ini. Kelenjarnya ada di kawasan breast, kawasan payudara ini. Maka di situ kita buat putaran, ya, kepada ini untuk anak-anak demam ni, seperti bertawaf 7 kali, kiri dan juga dia punya sebelah kanan. Kemudian barulah disapu di groin, di cabang paha. Cabang paha kan ada kadang-kadang timbul ketulan macam tu. Itulah dia. Jadi di situ sama juga seperti dekat tangan, daripada lutut tu ditarik naik ke atas ke cabang paha tersebut, semua ke arah dekat situ. Jadi lymphatik ni dia duduk sebelah bahagian depan saja. Jadi kita lomorkan begitu. Kita ingat, ya, cairan lymphatik ni dia bukan urat yang kita nak kena kuat-kuat, tak. Dia seperti kita menggosok saja. Kalau kita tekan kuat, itu tak boleh, itu urat. Pijatan lymphatik dia perlahan saja. Adakah satu arah saja? Boleh dua arah, tetapi arah menaik itu lebih kuat. Ini perlahan, kuat, perlahan. Arah untuk menuju ke tempat pemusnahan. Ada beberapa tempat pemusnahan. Yang pertama, Pak disebutkan bawah ketiak ada 2. Kemudian dekat sini. Dekat sini pun ada juga. Tapi kita ke sebelah bawah. Ini pun macam tu. Jadi di situ kita pijak dia macam tu. Pijak dia seperti orang bertawaf lah. Tawaf macam mana? Macam tu lah. Tawaf gitu. Ini pun begitu. Dia akan gitu. Kemudian disapu pelan-pelan dekat sini. Bahagian abdomen ini sampai ke groin, ke celah paha itu juga diurut pelan-pelan. Dioles bersama dengan minyak. Baik. Itu satu cara. Ya, satu cara. Tapi kalau anak-anak itu sakit di perut, maka pijatan minyak bubuk ni iaitu di perut betis. Ingat tu. Ya, kalau sakit di perut, maka urutannya, ya, di perut diurut juga. Macam mana urutan dekat perut dulu? Urutan dekat perut itu semuanya ke arah pusar. Daripada tepi, kanan, kiri, bawah, ke atas, semuanya ke arah pusar. Jadi kita boleh buat di situ, ataupun kita boleh masukkan minyak bubuk ni ke dalam pusar dan membuat putaran jari kita di dalam pusar tersebut. Itu juga sangat efektif. Ini khususnya untuk anak-anak sembelit. Kita gunakan sekejap. Yang kedua juga termasuk juga untuk sembelit, iaitu pijatan di perut betis. Perut betis anak tu minta dia tidur tengkurap. Kita urut dia. Kita urut di bahagian betis itu, urutnya begitu. Artinya urut daripada atas ke sebelah bawah.
Ingat ya, kalau di depan ini, depan tubuh badan, urutnya naik ke atas, tak boleh turun ke belah bawah. Kalau di belakang badan kita, semua dia akan turun ke bawah. Dia kena turun ke sebelah bawah. Jadi kalau perut betis itu, kita turun ke sebelah bawah, sebelah bawah, sebelah bawah, sebelah bawah, dia punya gitu. Anak itu dia akan rasa sikit ngeri itu kerana dia berlaku dah dihidup balik dia punya saraf. Sapu begitu, dan dia punya perut betis yang keras itu dia akan jadi semakin lembut. Setelah kita lama kita begitu, barulah kita menolak sekali, tolak naik ke atas. Di betis, di perut betis, tolak sampai di bahagian tengah tu kita berhenti sebentar, lepas tu kita tolak terus. Masya Allah, kita telah mengalirkan semua aliran tenaga dalam tubuh badannya. Jadi dia tak perlu ubat sebenarnya, dah jadi ubat demam, hanya urutan saja. Masya Allah ya. Ada di antara anak-anak Pak Haji memang tak ambil ubat, hanya urutan minyak bubuk saja. Demam hanya urut saja, bukan minum ya. Kalau minum lagi bagus. Itu adalah antaranya. Kemudian termasuk lagi pijatan untuk anak-anak ni, jangan terlupa ya, iaitu kita urut di bawah tapak kakinya, terutama di bahagian tepi macam ni kita urutkan dia supaya dia jadi lembut dekat situ. Senang saja ya, senang saja. Tengok di bawah tapak kaki tu dinaikkan begitu, dinaikkan, ditekan begitu, ada urat menegang, urat-urat besar. Di urat itulah yang disapu minyak tu, disapu perlahan, diusap perlahan. Jangan kuat, sakit urat tu. Tekan dia, itu saja yang dimain-mainkan, sebab dia akan pergi ke otak dah. Dia akan pergi ke otak, merangsangkan otak untuk bekerja, sistem hormon, sistem saraf sebagainya. Ketika anak tersebut ataupun orang urutan untuk lepas bersalin juga, kita boleh urut di tulang belakangnya. Macam mana macam mana dia tengkurap begitu, tuangkan minyak di atasnya, lalu kita urut di tulang belakangnya, dibasahkan tulang belakangnya daripada atas sampai ke sebelah bawah menggunakan ini, naik turun sampai dia rasa panas. Selagi dia tak rasa panas, kita kena main begitu. Dan satu lagi, macam mana kita nak tengok dia rasa panas, di hujung kakinya itu juga panas. Lagi ke kakinya, di hujung kakinya tak rasa panas, kita kena pijak lagi menggunakan ini. Ni. Boleh kedua belah juga begitu. Macam orang buat guasa tu, menggunakan wang, kerukan. Tetapi ini kita gunakan minyak. Kita akan gunakan minyak. Jadi bila kita buat begitu, darah-darahnya berjalan. Ya, kita buat itu, saraf-sarafnya berjalan. Apa buktinya? Buktinya matanya terang. Dia akan merasa fresh. Kadang-kadang kalau kita buat pijatan begitu untuk anak-anak dan juganya, ingat, bagi anak-anak, perut betis, perut ke arah pusar, begitu di bawah tapak kaki, di urat yang paling itu. Kemudian seterusnya kita juga boleh sapukan dia juga di tulang belakang. Sudah dah cukup, dah sempurna untuk urutan bagi seorang anak. Ya, di hari-harinya kalau dia ada masalah kencing dan juga sebagainya. Kalau ini boleh kita buat, Masya Allah. Ya. Satu lagi urutan limpatik yang Pak Haji sebutkan. Baik, subhanallah. Ini juga terkait dengan lepas bersalin. Banyak ibu-ibu yang tak dapat treatment selepas bersalin. Minta maaf lah ya, mungkin tak ada apa yang dia ambil. Lepas bersalinnya kebanyakannya, kalau orang-orang yang bukan Islam ya, di negara luar itu, kita boleh lihat lah orang-orang yang banyak makan jamu ni, walaupun anaknya tu agak sikit ramai lah, tetapi dia sihat dan nampak jauh lebih muda daripada wanita-wanita luar di barat sana. Anak baru seorang, badan dia jadi lemah sebagainya, sebab mereka tidak ada sistem. Mereka bergantung hanya pada kimia. Lepas bersalin ambil ubat kimia, dia tak ada urutan. Mereka ada hanya masaj tu, entah minum arak, lepas tu minum arak. Tidak ada orang kata apa, disiplin hidup yang menarik. Tidak menarik, ketamadunan yang tak menarik. Tapi kita ada urutan lepas bersalin. Kalaulah badan kita tu sejuk sangat, kena minum ini.
kena minum ini. Minum ini dia mengeluarkan racun. Bagi orang yang ada asam urat, orang yang ada asid dalam badan dia lah, arthritis ya, boleh kita sapu di tempat yang kita sakit lutut, sakit sendi tu, kita boleh sapu ni, kita membasahkan. Malah kalau waktu malam paling bagus basahkan bahagian kaki kita ni, kita pakai stokin biar dia panas. Bila kita boleh sapu pada ibu-ibu ya, khusus selepas bersalin ataupun yang tak bersalin pun macam tu juga ya. Kalau kaki kita sejuk, kita tak sihat. Apa pun, tak kira lah dia ada DM kah, dia ada apakah, tapi kakinya sejuk menandakan dia tak sihat. Macam mana? Apa artinya kaki sejuk tu? Artinya darah tidak mengalir yang bagus. Jadi oleh sebab tu bila kita sapu dengan minyak ini, dia akan memanaskan. Kita pakai stokin pada waktu malam. Wanita lepas bersalin macam tu, pakai stokin. Cari stokin yang longgar-longgar itu. Stokin yang longgar-longgar itu yang kita pakai. Kita sapu minyak dulu, kita pakai, kita tidur. Tidur boleh dapat deep sleeping. Sebab kita bukan hanya memanaskan, tetapi di dalam ni ada herba, ada ubat-ubat. Masya Allah ya. Jadi dia akan mendatangkan kesan pengobatan yang sangat baik. Jadi bagi wanita yang bersalin, dia juga kena buat pijatan di bahagian rahimnya, angkat rahim supaya uterus itu tidak jadi kembang. Ya, bila dia nak lahirkan anak ya, dia mengembang untuk membolehkan dia push itu keluar. Lepas tu kita ambilkan dia ini. Kalau kita minum pun bagus. Minum pagi 1 senduk, lepas tu petang 1 senduk, malam 1 senduk, 1 sudu lah maksud pagi tu ya, 1 sudu besar tu kita minum. Lepas tu minum dengan air panas. Dia akan hilang bisa-bisa racun-racun ni yang duk menggigit di badan kita tu. Itu satu kaedah yang sangat menarik. Apatah lagi bagi wanita-wanita yang selepas bersalin atau yang tak bersalin, yang rasa lemah. Itu yang Pak Haji sebut tu. Ada satu konsep mandi minyak. Mandi minyak. Kita tak perlu berendam dalam minyak macam kita berendam dalam sungai dekat Yan ni, tak perlu macam tu. Kita hanya perlu ambil minyak, lomorkan sampai basah betul-betul, biar dia kering di badan. Biasanya kalau dah lepas lomor itu, dia akan rasa ngantuk yang amat sangat. Ngantuk dan dia tidur. Dia bangun tu, dia fresh. Buat sebulan sekali. Buat sebulan sekali. Supaya kepanasan daripada minyak bubuk ini, minyak MPH ini, dia akan mengalirkan blood circulation yang bagus. Macam orang sauna lah. Cuma sauna menggunakan daripada wap. Wap ya, bukan asap. Orang kata asap tak boleh. Asap dia perih, mata kita pedih. Wap kita kena duduk dalam sauna tu kena buka mata. Buka mata. Itu menggunakan sauna wap, tapi ini menggunakan kepanasan minyak. Menarik sekali ni. Sapu, kalau orang tu tak sihat, sapu, mandikan dia dengan mandi minyak. Mandi minyak. Baik, apabila kita mandi minyak ni, jangan mandi lagi malam tu kita biasanya kita buat tu malam lah ya, ataupun kita buat sebelah pagi misalnya. Maka bila kita mandi minyak tu, kita lomor minyak itu, jangan tengah hari tu kita mandi. Jangan. Biarkan dia duduk. Petang-petang nanti boleh mandi. Kalau waktu malam, besok pagi pun bolehlah kita mandi. Biar semalaman. Ingat ya, orang yang menggunakan minyak ni, dia tak boleh kena air. Badan kita, dia tak boleh kena air. Ya, kalau kita kena air itu, dia akan merosakkan kita punya saraf. Kalau bagi penyakit yang serius lah. Jadi dia tak boleh. Lepas tu dia siram air, dia mandi. Tak boleh begitu. Ya. Itu dia kena jaga. Sama juga dengan orang yang lepas bersalin atau orang yang gugur. Orang lepas bersalin dan gugur, dia tak boleh mandi. Boleh mandi, tapi tak boleh siram di bahagian kepala. Siram di bahagian kepala, dia akan melemahkan seluruh tubuh badan. Jangan siram di atas kepala. Orang perempuan selepas bersalin atau lepas gugur. Jadi dia sesuai dengan minyak. Kita sesuai dengan sapu seluruh minyak ni ya. Jadi kita berehat. Jadi itu kita gunakan untuk perempuan lepas bersalin, dan betisnya itu, kakinya dilomorkan, dipakai stoking yang longgar, dan perutnya itu dilomorkan, dipakai bengkung, ikatan
parut dekat itu, dan ini semua dilomor-lomorkan, muka pun disapukan juga sebagainya. Ni bahagian rambut perempuan tu, buat dia masaj di bahagian kepala, mudah saja. Pak Haji boleh tunjuk macam mana masaj untuk bahagian kepala bagi orang perempuan. Macam mana? Ambil rambut tu, pegang rambut tu, ditarik, genggam bagi kencang, tarik tu bukan payah tarik gitu. Kita hanya perlu pegang di atas, cekang ni. Di bawah tu kita cuma genggam gitu. Bila kita genggam gitu, rambut kita dia kekendor, bila kita pegang tu dia akan tarik di atas. Tarik, genggam rambut tu di seluruh ni. Nanti kena belajar cara dia. Nanti Pak Haji tunjuk macam mana pegang rambut, tarik dia bunyi tak. Pegang rambut tu boleh menarik dia bunyi. Dia bunyi macam kita betul tulang. Tarik dia bunyi. Bila kita buat begitu, kita rasa seluruh beban dalam kepala kita hilang. Orang kata nanti dia jadi ketagihan kecanduan ni katanya. Esok nak tarik rambut lagi. Tak, ini mesti kita buat. Supaya apa? Supaya dia bagi dia terbuka pori-pori, ruang udara dan juga sebagainya di bahagian kepala kita. Itu wanita bersalin boleh digunakan untuk minum, boleh guna untuk sapu, boleh guna untuk anak yang baru dilahirkan. Jika kembung, boleh guna untuk pijatan. Sangat baik, boleh guna untuk mandian, untuk lomor, dan itu juga kita jadikan dia sebagai pilis ni kita sapu di atas ni. Sapu di atas ni mengelakkan daripada kembangnya urat-urat mata, nanti dia jadi kelabu, ya, nanti matanya bertambah terang bila kita gunakan ni. Jangan risau, sebab ni semua adalah herba. Banyak herba di dalamnya itu yang akan berfungsi walaupun dia dalam bentuk arang aktif, karbon aktif. Itu khusus untuk wanita yang selepas bersalin. Jadi apa kelebihan lagi kalau kita minum? Tadi kita sapu ya, kita minum untuk apa kelebihan? Salah satunya kelebihan ialah untuk cacing. Untuk orang yang ada masalah cacing, anak-anak yang ketika dia tidur waktu malam, kita tengok dia keluar peluh keringat di bahagian kepala ni, dia tidur macam tu. Tidur macam orang duduk sujud tu. Dia tidur lebih kurang macam tu lah. Itu kita bagi juga dia minum. Kemudian satu lagi yang paling bagus sekali, asma. Untuk asma, minyak digunakan untuk asma. Ini adalah merupakan salah satu daripada teknik pengubatan asma yang ada di dalam masyarakat kita. Orang asma dirawat dengan minyak. Pelik. Kita patutnya asma ni kita tak boleh hampir dengan minyak, tapi tidak. Betul, dia bagi minum kepada orang asma tu, dia memperbaiki paru-paru. Sebab apa? Sebab karbon aktif di dalamnya itu menangkap gelombang-gelombang angin yang ada di dalam fluid yang ada di dalam bronkial di paru-paru tersebut. Masya-Allah, ini ajaib. Jadi bila orang tu asma, kalau dah setakat dia tidur malam hin, kita sapukan saja di sini. Sapukan di sini sebab apa? Dia akan memanaskan bahagian dada ini. Tapi kalau dia parah, baru kita bagi dia minum. Dan bila kita minum tu, insya-Allah pernafasannya akan jadi panjang. Sebab apa? Bukan sebab dia punya oksigen, bukan. Sebab di dalam paru-paru itu ada mukus. Mukus itu pecah. Mukus itu terlerai. Ya, jadi encer, dia jadi cair dan dia dikeluarkan. Menarik ini. Ada dua mukus yang tubuh badan kita yang boleh distabilkan melalui MPH ini. Mukus di perut satu, mukus dalam perut ya satu, yang satu lagi mukus di dalam paru-paru. Sebab tu kita boleh guna untuk asma. Jadi subhanallah, kita sapu pada ini untuk asma dan juga untuk orang yang ada masalah sakit tekanan angina ni, seperti sakit jantung misalnya. Maka Pak Haji selalunya kalau orang tu ada sakit jantung, Pak Haji kan suruh dia minum minyak bubut. Orang asma minum minyak bubut.
Orang yang ada dia punya penyakit apa pun, selain daripada dia sapu, Pak Haji akan suruh dia minum minyak bubut. Minyak bubut ini bagi Pak Haji dia adalah satu perawatan utama orang tu kena minum. Selagi dia tak minum minyak bubut ini, itu tak boleh nak detox dia punya racun dalam usus dia, detox racun dalam darah dia, detox racun di dalam otak dia, di mana dia punya ada darah beku dan sebagainya. Jadi ini sangat penting. Tapi ramai orang kita dia tak faham tentang perawatan, dia tak mengkaji. Dia tak ada art of healing. Art of healing ni macam mana cara nak sembuh dia. Kena ada dia punya, orang kata kena ada kunci dia. Kena ada inti pengobatan. Apa dia? Minum minyak ni. Apabila kita minum minyak ni, dia untuk kencing manis ni turun gula. Itu yang menarik, dia turun gula. Subhanallah. Dan kalau orang itu ada gangren, kita guna inilah. Kalau boleh ambil daun tu, daun kita panggil daun sambiloto ataupun daun pokok cerita lah, pokok empedu bumi yang pahit tu, daun dia macam tajam-tajam tu, tumbuk daun itu, campur dengan minyak ni, letak di tempat gangren, insya-Allah, di tempat luka, insya-Allah. Gangren kerana penyakit kencing manis, dia masuk ikut situ. Masya Allah ya. Inilah yang Pak Haji nak sebutkan, bahawa minyak yang boleh diminum dan minyak yang sepatutnya diminum, ya, khusus untuk orang yang ada masalah penyakit apa pun. Sebab apa? Baik, sebenarnya dia bukan ubat untuk kencing manis, bukan. Dia bukan ubat untuk menurunkan darah tinggi, bukan. Tapi dia berkesan untuk penyakit itu. Sebab apa? Seperti mana yang Pak Haji sebut, lebih baik kalau minum sebelah malam. Dia minumnya sebelah malam. Sebab apa? Untuk mengeluarkan asid dalam badan. Badan kita ni berasid. Siang kita makan, bagaimana berbuka puasa pun entah macam-macam. Apa yang ada di depan semua nak rasa. Dan semua sedap. Kalau ada 5 jenis air pun 5 kita nak minum. Semua sedap. Selalunya dalam bulan Ramadan ni jurumasak akan dapat pujian. Sebab apa? Sebab semua sedap. Itu kena ingat, tidur yang paling sedap ketika kita capek, kita letih. Minum dan makan ketika sedap, ketika sedang berpuasa. Itu dia. Yang lebih sedap lagi kalau makanan percuma. Lagi sedap. Kita tak ada bayar. Masya Allah ya. Tuan-tuan, bapak-bapak, ibu sekalian, kita akhir Ramadan ya. Akhir Ramadan ni kita nak mencari malam kemuliaan Lailatul Qadar. Banyakkan sedekah. Pak Haji pesan pada Pak Haji sendiri dan kita semua, jangan putus sedekah pada siang harinya. Kalau waktu malam, lagi bagus. Pak Haji dah standby nak bersedekah pada waktu malam. Sedikit pun tak apalah. Tapi waktu malam, sebab kalau kena malam Lailatul Qadar, sama seperti ibadat 1,000 bulan. Masya Allah. Sedekah macam tu juga, pahalanya besar, Allah sediakan. Standby. Tu ada antaranya. Boleh juga hadiahkan minyak kepada orang, sedekahnya dalam bentuk minyak. Tu di antaranya. Baik. Jadi kita minum. Jadi art of healing kita, ingat ni, mereka yang belajar herba ini, kita kena belajar untuk bagaimana kita nak rawat orang sakit. Jadi ada kunci-kunci dia. Ada clue dia nak buka dalam tubuh badan kita ni. Salah satunya ialah daripada minyak bubut, kena bagi minum. Ada satu kasus. Ada satu orang telah datang jumpa dengan Pak Haji. Dia kata, saya dah makan semua herba HPA ni, tapi badan saya kenapa bisa-bisa tak mau hilang. Dia sudah bertahun-tahun, bisa ni pun 10 tahun lebih dah, tapi tak mau hilang. Kurang tapi tak mau hilang. Ada lagi herba yang saya belum makan. Orang ni ada wang ni, bagi tahu. Ada apa dia? Minyak bubut. Dia pun terhenti sebentar. Minyak bubut, ya. Minyak bubut boleh minum? Dia boleh. Dia minum satu hari ni, mungkin ini untuk 3 hari dia minum.
Masya Allah. Dia kata, Allahu Akbar, hilang semua sakit yang dia tanggung berpuluh tahun ini. Sebabnya apa? Dia buang asid je. Asid kita ni bila dia tak boleh keluar, itulah dia permasalahan yang ada dalam tubuh badan kita. Tolak asid, tolak penyakit. Buang asid, buang penyakit. Penyakit semua kebanyakan asid dalam tubuh badan kita. Makanan, hasil metabolisme, hasil pemakanan, bahan awet, bahan yang tak jadi darah, daging, tak jadi kulit, tak jadi rambut, dia jadi racun pada tubuh badan kita. Itu yang kita kena buang. Baik, Alhamdulillah. Jadi boleh kita gunakan minyak ini untuk asma, untuk racun, untuk penyakit kencing manis, untuk penyakit darah tinggi, untuk penyakit jantung, untuk penyakit ginjal. Tetapi yang Pak Haji nak sebut sini, dia bukan ubat darah tinggi, bukan ubat jantung, bukan ubat untuk buah ginjal, untuk buah pinggang, bukan. Dia tak pergi ke situ. Dia melakukan satu proses mengeluarkan asid dalam tubuh badan. Bila asid dalam tubuh badan itu dapat dikeluarkan, cubalah tengok malam ni, cuba tengok ya, ketika kita selepas kita buka puasa, sebelum kita tidur malam, ambil dia punya satu senduk besar. Satu senduk besar tu minum satu senduk, lepas tu kemudian barulah kita minum air hangat. Tengok betul tak pada esok hari lawas pembuangan air besar dan hilang ni sakit-sakit yang sama ini, yang kita tidak tahu nak menunjukkan sakit di mana. Nak tunjuk sakit kat kepala kah, sakit kat ini sendi kah, tak tahu. Kalau orang bertanya kita sakit kat mana, aku tak tahu nak sebut. Kenapa tak tahu sebut? Seluruh tubuh badanku sakit. Sakit macam mana? Sakit yang aku tak tahu nak sebut. Sakit tak tahu sebut tu, inilah ubat dia. Ni, pagi dia minum minyak ni, insya-Allah besok ni tengoklah nanti. Dia datang ni bukan nak ambil minyak nak urut, nak minum. Bolehkah orang minum minyak? VCO tu kan minum minyak zaitun. Minyak zaitun kan minyak minum. Ini kan minyak, ini bukan minyak bumi, ini minyak macam minyak zaitun, macam minyak VCO, macam minyak sawit. Boleh minum, tak. Tidak mendatangkan masalah apa. Sangat-sangat bagus dan sebagainya. Dan apabila kita buat ini, ini sangat penting. Sangat penting. Ini poin yang paling penting kali. Dalam semua poin-poin tadi, ni yang paling penting sekali. Bila kita minum dia tu untuk kurus badan. Kurus badan. Yang penting kurus badan lah. Orang ni dia nak kira kecantikan tu lebih daripada kesihatan. Dia sanggup beli ubat-ubat kecantikan lebih daripada ubat kesihatan. Biar diri dia sakit tak apa. Asal cantik lah. Tak boleh macam tu. Jadi macam mana cara nak buang lemak di dalam tubuh badan kita? Kena guna minyak yang boleh menarik lemak. Minum yang ini, nanti dia tarik semua lemak tu keluar. Nanti dalam najis tu lemak saja yang keluar. Dia keluar. Yang paling penting lemak ni, yang tempat ni mudah keluar, sini mudah keluar, dekat badan paling ialah di perut. Paling susah di perut ni. Dia jadi minyak trans, minyak keras ni dekat bahagian perut kita ni. Bila minyak lemak ada dekat situ, selagi lemak tu ada banyak situ, maka ubat susah berkesan. Sebab tu kita makan dia tak berkesan, pasal lemak ni di bahagian perut ni. Jadi kita ambil, tengok tali, ukur, tengok ukur lilit pinggang betul dengan pusar. Tengok, dah panjang tu. Kita berdiri, letak dekat pusar kita tu. Tengok kita berdiri tu, tali lebih panjang atau kita lebih tinggi. Kalau dah tali tu kita letak kat pusar tu sampai ke bawah, sampai ke sebelah bawah tu, tali tu tergantung, berartinya dia makan ubat sembuh cepat. Tapi kalau talinya sampai ke bawah tu sambung lagi, panjang lagi, berartinya dia susah, dia makan ubat susah berkesan. Hari ni banyak orang duk sebut herba tak berkesan, herba tak berkesan. Bukan. Ini kita tak pecahkan kita punya art of healing. Herba tak berkesan tu bukan sebab herba, tapi sebab perut itu boroi. Bahasa utara panggil boroi, ataupun perut tu dia buncit, busung lah kita kata. Bukan busung sebab dia busung lapar, ni busung kenyang.
maksudnya dia perut ke depan ni makan ubat dia tak mau. Jadi nak kena keluarkan itu dulu. Macam mana nak keluarkan dekat perut yang busung tu? Ha ni. Sapukan dia, kemudian kita minum. Bila kita minum, makin hari semakin kempes perut ni. Cubalah tengok. Tapi janganlah minum ini untuk 1 bulan. Dia tak maulah. Kurang-kurang ni 1 hari. Tu dia. Kalau 1 hari, alhamdulillah lah Pak Haji. Nampaknya sel kita naik lah. Tak apalah makan sehari 2 hari boleh lah kita tengok kan. Makan sehari sekali pun dah cukup dah. Dia buang itu habis. Kemudian maka perut kita kempes. Dan yang pertama kena ingat, kalau sudah kempes perut yang buncit ni, yang busung ni, kalau kita kempes dia, apa yang akan berlaku? Apa yang akan berlaku? Pertama, dia akan selera makan berkurangan. Rupanya yang kita jadi lapar, nak makan sebab perut buncit. Kalau perut itu sudah kempes, dia sudah tidak mau makan banyak. Dia boleh makan sikit saja. Selera dia itu dah betul dah. Dia dah balance dah. Sama ni yang dia duduk makan tak kenyang, makan manis itu sebab apa? Dia tak balance. Sebab apa? Sebab kerosakan di bahagian perutnya kerana lemak trans ni, lemak yang keras ni. Lemak di tepi paha kita, lemak di bahagian ini semua itu cepat turun. Tapi nak tengok dia, tengok. Bila kita pijak di bahagian perut tu dia keras. Jadi bila dia keras tu, lemak itulah di bawah lapisan perut tu. Itulah lemak yang bahaya sekali dalam tubuh badan. Lemak itu menyerang jantung, lemak itu menyerang dalam kita punya sistem. Lemak itulah satu yang boleh kita lihat yang menyebabkan tubuh badan kita tak sihat. Masya Allah. Baik, sebenarnya Pak Haji nak cerita banyak lagi tentang minyak ni ya. Tetapi Masya Allah, Pak Haji tahu bahawa kita semua mempunyai testimoni yang banyak. Ya, sebab minyak ni pun dah dikeluarkan tahun 1900 berapa ini ya, 1997. Ini nombor yang paling lama ini. Iklan kan nanti Pak Haji nak iklan ini pula, nak buat iklan untuk minyak ni, masya-Allah. Ya. Jadi itu di antaranya yang Pak Haji boleh sampaikan. Terima kasih semua yang mengikuti. Kita sambungkan lagi nanti dalam pelajaran-pelajaran kita yang akan datang. Makin hari, makin bertambah informasi-informasi, semakin kita rasa kita perlu mempelajarinya. Jadi kita belajar ya, rajin-rajin. Jangan lupa tulis apa yang buat tu. Nanti suatu hari itulah yang diperturunkan kepada anak-anak cucu kita, insya-Allah. Jadi amal kebaikan juga. Pak Haji pun rasa bahagia saja. Nanti Allah bagi amal kebaikan itu mengalir terus di dalam alam kubur nanti, insya-Allah. Sebab apa? Orang gunakan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan ini masih jauh di tengah samudra luas, dan pantai tidak kelihatan, lelah mata memandang di bawah langit Ar-Rahman. Rahmatnya bertiupan angin, meniup mengikut tujuan. Bintang terang menjadi panduan, bersyukur padamu Tuhan. Mudah dirasa sepanjang jalan.
bersama, sama dengan satu cita. Kita bersama, sama merasa indah di jiwa. Perjalanan ini kan kita tempuhi, yang telah berlalu terasa masih